وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Penjagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Penjagaan. Kalau Arab dia kata tambih, penjagaan. Ini kena dengar elok-elok. Penjagaan ni, kalau tak mengaji kitab ni melalui tariqah dia, kalau kita kata tak bersanad lah, mana tidak ada bertalian dengan Syekh Ismail Fadali, dia tak baca kitab apa. Dia nak lekat dekat sini. Kat sini kalau dia baca penjagaan ni, pakai dia tutup kitab. Pandai lagu mana pun Usuluddin, kata dia tak mengaji buku pada bab penjagaan ni, memang dia tak faham. Di sini banyak guru bila baca penjagaan ditutup. Payah kita langkah. Penjagaan dalam Baqarah, penjagaan ni yang paling payah. Kita tengok elok-elok. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, penjagaan ini satu penjagaan. Kalau Arab disebut tambih. Ini peta bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akan. Peta ni takrif. Ini mana takrif yang tiga. Dia ada sebut hari itu, Syekh sebut takrif wajib, takrif mustahil, takrif harus. Tapi dia nak ingat lagi pada kita, ini takrif yang tiga yang tersebut peta, yakni takrif bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal. Bila sebut pergantungan hukum-hukum akal, wajib, mustahil, harus tu pergantungan hukum akal. Adapun hukum akal, wujub, istihalah, jawaz, lain beza tu. Tapi kita yang tak tahqiq dalam pengajian ilmu Usuluddin ni, kita sebut hukum akal ni wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Kita pukul begitu. Tapi bagi yang teliti tak, hukum akal ni wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, jaiz, tu dia panggil bukan hukum akal, akal hukum. Dia pusing gitu. Kalau guru saya, dia pusing. Tapi guru lain tak pernah mengajar itu. Tu guru saya Haji Rahman Buat Payang. Wujub, istihalah, jawaz ni hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz, tu dia panggil akal hukum. Hak akal hukum dah. Macam kudrat tu mesti di Allah. Jadi akal hukum. Jadi kudrat tu wajib. Kudrat tu wajib. Wajib ni simpan ni dia kena kepada benda. Kalau wujub semata-mata hukum, mesti. Semata-mata mesti, dia tak kena kepada mana-mana. Wujub. Kenapa kudrat wajib? Kenapa kudrat itu wajib lillah, wajib bagi Allah? Liwujubiha. Kerana mestinya kudrat di Allah. Nampak? Beza. Jika dulu ni berlaku jugalah di Kedah, maknanya khilaf di antara tubuh di sana. Ada buku yang kata wajib, mustahil, harus, wujub, istihalah, jawaz tu sama je. Sama je. Wajib, wujub tu sama. Macam huruf jah. Jah dengan khofat dan khilaf di antara ulama Basrah, ulama Kufah. Anu kata jah, anu kata khofat. Bukan. Kalau kita tengok tata bahasa Arab, sorab sendiri pun, wajib lain, wujub lain.
Istihalah lain, mustahil lain. Mustahil isim fa'il, wajib isim fa'il, jaiz isim fa'il. Wujub, istihalah jawah tu masdar, kata dasar. Lain. Dia tak sama. Ini kata kena tahqiq semua sini. Ini peta bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal. Cuma kadang-kadang ada yang keliru. Kalau di pondok, dia popular kitab Ummul Barahin. Umpamai matan Mubrahim. Mubrahim ya, disebut Mubrahim itu ya. Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Kalau Ummul Barahin ni, kalau ilmu tata bahasa Arab, nahu ke matan Ajurumiyah. Kalau tak mengaji matan Ajurumiyah ni, jangan harap nak boleh faham Ibnu Aqil, Ashmuni ke, Kawakib ke, tak nak faham kalau tak mengaji Al-Ajrumiyah. Tak cukup berkat. Begitu juga Ummul Barahin. Kalau tak mengaji Ummul Barahin ni, tak boleh mengaji hal lain. Dia kena mengaji hal ni. Kalau di pondok, dia kena hafaz. Hafaz dulu Ummul Barahin. Macam mana Ajrumiyah kena hafaz, Ummul Barahin begitu juga. Dalam Ummul Barahin disebut begitu, fa'lam anal hukm al-aqli yanhasru ila salati aqsam. Al-wujub wal istihalah wal jawaz wa ammal wajib. Jadi dia kata hukum akal ni 3, wujub, istihalah, jawaz. Lalu dia kata fa'amal wajib, ada pun wajib. Di situ banyak guru yang keliru. Dia sebut hukum akal ni wujub, istihalah, jawaz. Lalu dia kata fa'amal wajib, ada pun wajib. Jadi begitu wujub dengan wajib tu hatullah. Dia panggil itu sama lah. Jadi hatullah bukan. Itu dia kena ada kaedah pula. Bila sebut wujub, istihalah, jawaz, kita akan faham wajib, kita akan faham jaiz, kita akan faham mustahil. Kerana kaedah ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatul mushtaq minhu. Bila kita kenal mushtaq, kita kenal wajib, kita akan kenal apa itu wajib, mana wujub. Ma'rifatul mushtaq, kita tahu mushtaq, iaitulah kalimah-kalimah yang datang daripada masdar. Ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatul mushtaq minhu. Bila batu Syekh, bila disebut wujub, istilah jawah, lalu dia tak sebut dah wujub, istilah jawah, dia terus kepada wajib. Mana bila kita faham wajib tu apa dia, lalu kita akan faham wujub tu. Wujub tu semata-mata mesti je. Kenapa kita nak tahu lebih? Mesti cukup. Jadi dia nak ceritanya perkara yang bersifat dengan mesti. Jadi di situ, jadi Tok Bus ni banyak keliru. Jangan kata kita Tok Bus ni keliru. Kalau kita keliru, patutlah Tok Bus bergaduh di Kedah. Bergaduh sakan nak beritahu kata Baqurah ni hebat. Di Kedah masa saya duduk ngaji, tu saya Tok Guru Haji Rahman Gua Payang dan Tok Uji Salesi. Dua ni lawan sampai di Majlis Agama Islam Kedah. Tak siapa boleh lawan. Dua orang ni je. Tok Guru saya Haji Rahman Gua Payang ni selekeh dia pakai. Pakai selekeh kali di pondok kan dia mengajar tu. Pakai baju panas, ambil serban satu tabung. Ni dah siapa tak payah lawan. Bila sebut dah Haji Salesi, Haji Manggok Payang, Anawik pada ni, siapa tak payah lawan. Sekali lagi nak lawan Syekh Tajuddin Malele. Kan? Syekh Tajuddin Malele ni oleh apa dah? Guru bagi Syekh Fuad. Datuk Syekh Fuad Anwar-Ki. Syekh Tajuddin Malele kata kalau kita nak berdebat dengan dua orang ni tak payah. Tak payah kalau nak berdebat dengan dua orang. Kalau Anawik pada ni jangan. Kita pakai kalah begitu. Sampai tu saya kata pukul berapa kita nak debat? 3 malam, 4 malam, 3 pagi, insya-Allah dia nak pergi. Di mana tahqiq semua. Jadi tak sama wujub, istilah, jawaz. Cumanya bila sebut fa'amal wajib, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adam. Dia terus sebut wajib. Maknanya tak payahlah aku nak hurai wujub, istilah, jawaz. Bila aku hurai wajib, otomatik kamu akan tahu wujub. Bila aku hurai tentang mustahil, otomatik kamu akan tahu apa itu istihalah. Ini ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaq minhu. Bila kita tahu mushtaq, kita tahu mushtaq minhu. Mushtaq minhu ni kata dasar, masdar. Dan kita akan tahu mushtaq. Mushtaq ni isim fa'il, isim maf'ul, madhi, mudhari', kita akan tahu. Itu. Baik. Itu baru situ. Lalu saya pasal kat sini saja. Sisi pertama, ini peta semata-mata pergantungan hukum akal. Yang 3, sama ada bagi Tuhan atau lainnya. Kita nak mengaji hukum akal ni bukan hukum akal ni bersangkut dengan Allah sahaja. Dengan yang lain pun begitu juga. Bukan hanya kudrat saja wajib,
kan, lemah itu mustahil, mencipta makhluk ini jaiz, harus, kan. Hak makhluk itu juga jirim, kan. Jirim, sesuatu jirim bila ada dia wajib mengambil lapang. Ini dia panggil wajib akal. Tak terima akal ada satu jirim yang tidak mengambil ruang. Bila sebut jirim, sudah pasti dia akan mengambil ruang untuk dia hidup. Jadi dia bukan hanya bersangkut dengan Tuhan, kan? Sama ada bagi Tuhan atau lainnya lain daripada Tuhan. Seumpama kita sebut jirim, kan? Jirim ni dia terima gerak dan diam. Terima gerak dan diam dengan tak tentu, itu wajib. Dia menerima gerak dan menerima diam, salah satu wajib. Sebab kita ni ada kalanya diam, ada kalanya gerak, ada kalanya gerak, ada kalanya diam. Tidak ada lain pada gerak dan diam. Jadi terima, jirim ini menerima gerak dan diam. Padan menerima gerak dan diam, boleh bergerak, boleh diam, ni tak tentu dengan tidak tentu, itu wajib pada akal. Dan kalau jirim mengambil salah satu, umpama dia diam ataupun dia bergerak, ini dia panggil harus. Ini kita jirim, harus. Kalau dia diam saja, harus. Kalau dia bergerak, harus juga. Kalau menerima salah satu, diam atau gerak, tanpa kita tentu, wajib dia kena terima dua-duanya. Bila sebut jirim ni, jirim, diam, dia bergerak, diam, gerak, diam, gerak. Dia menerima salah satu tu wajib. Tapi bila dia diam atau dia bergerak, pada ketika dia diam itu harus. Pada ketika dia bergerak itu harus. Walaupun kita tengok dia tak pernah diam, walaupun kita tengok dia tak pernah bergerak, kan? Contohnya air laut. Air laut adakah pernah diam? Pernah diam air laut? Tak pernah diam. Selama-lamanya begitu. Tapi kita kena ingat kaedah. Makhluk ini, jirim ini, makhluk ni bila dia menerima, bila dia menerima salah satu, dia bergerak. Dalam kan dia bergerak itu, walaupun tak berhenti-berhenti, harus. Kalau dia diam itu pun, diam itu harus, walaupun dia tak pernah bergerak. Air laut tak wajib bergerak. Tahu mana tak wajib? Kita ambil air dalam timba air laut, letak di atas, dia bergerak lagi. Dia tak bergerak dah. Kalau wajib, dalam timba pun dia bergerak lagi. Dia bergerak. Tapi tak, bila kita ambil, tak dalam timba, tak dalam bekas, dia tak, dia diam. Ni kata mengaji ni, dia guna otak. Kita sebut jirim, jirim ni masuk sekali kita semua. Tu saya sebut jirim. Ulama ni dia kira begitu, sebut satu, kita faham sendiri. Tak sebut manusia ni, tanya pula binatang, nak sebut jirim. Setiap yang berjirim tak kira kita, binatang, kereta, motor, begitu. Air laut, kalau kita letak dalam bekas, dia dah tak bergerak, dia diam. Kita bekukan dia lagi, dia diam. Kalau dia wajib, dalam peti ais pun dia bergerak lagi. Kedegum, dalam bekas dia pocok. Begitu juga gunung, kan? Gunung, madrasah, surau, masjid, kita tengok dia diam, kan? Dia tak pernah bergerak, tapi harus dia diam, kan? Kita ketuk dia dengan tokok, pop, dia akan bergerak jatuh. Gempa bumi, dia akan bergerak. Dia tak wajib. Kalau wajib, nescaya tak akan berlaku kiamat. Allah tak akan sebut gunung ganang, pecah, matahari jatuh. Semuanya harus dia bagi. Dan jirim, gerak pun tak, diam pun tak. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Ini mustahil. Ataupun diam pun diam, gerak pun gerak dalam masa yang sama. Mustahil. Ini baru permulaan ni. Tak naik lagi ni. Haji duduk belakang, dia duduk belakang. Sesuatu jirim, gerak pun gerak dalam masa yang sama, diam pun diam dalam masa yang sama. Tak boleh. Mustahil. Ini mustahil ni bukan mustahil adat atau akal. Adat kita tak bincang. Mustahil. Wajib adat, mustahil adat, harus akal. Adat kata wajib, akal kata harus. Adat kata mustahil, akal kata harus. Dia panggil hukum akal ni, dia kata gedebek. Dia ni memang cukup gedebek. Adat kata wajib, makan nasi 3 pinggan, adat kata wajib kenyang. Akal kata boleh tak kenyang. Akal ni dia bebas. Akal kata boleh tak kenyang. Adat kata tak makan nasi 3 hari lapar. Bukan 3 hari lah, 1 hari lapar. Adat kata boleh tak lapar.
Akal kata boleh tak lapar, tapi adat kata mesti lapar, wajib lapar kalau tak makan 3 hari. Sehari tak lapar dah, 3 hari kita buruh lah, wajib lapar. Adat kata, tapi akal kata boleh tak lapar. Itu sebab tu kita mengaji hukum akal ni. Ulama tumpu pada hukum akal, kerana hukum akal ni perlu kita latih dia, perlu kita jinakkan dia. Kerana hukum akal ni dia boleh kata Allah 10, dia boleh gambarkan Allah perempuan, dia boleh gambarkan Allah ni batu, dia boleh gambarkan. Jadi kita latih akal ni supaya dia jinak. Dia sebut akal ni serupa harimau yang buas, kan? Kita perlu pagarkan dia dengan pagar-pagar ini, dengan pagar-pagar syariat, dengan pagar-pagar hukum. Supaya saya sebut dah itu, supaya kita akalkan akal itu, supaya akal itu berakal. Berapa banyak orang putih berakal tapi tak berakal. Akal dia tak berakal. Apa? Dia boleh kata Yesus Tuhan, dia boleh kata batu itu Tuhan, dia boleh kata besi itu Tuhan. Akal dia yang bikin, tapi akal dia tak berakal. Rupanya ada akal tak berakal. Kalau belum kata akal tak berakal. Lah ni kita nak mengaji malam ni, petang ni, supaya akal kita berakal. Itu. Sebab tu kita tengok harimau yang dijinakkan, dalam sirkus tu harimau jinak, bila jinakkan boleh kita buat apa saja. Kita boleh bagi dia main bola, macam-macam kita boleh buat dia. Begitulah akal kita. Sebab tu dengan akal ni lah segala-galanya. Akal ni segala-gala. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bima yatafadhalun nas, dengan apakah lebihnya manusia di dunia, dalam dunia. Manusia ni mendapat kelebihan, lebihnya seseorang tadi di dunia ini, dengan apa ya Rasulullah? Nabi kata bil akal, dengan akal. Dengan akal lah manusia tadi jadi lebih hebat dia di dunia di antara yang lain. Wa fil akhirah, Sayyidina Aisyah kata di akhirat bil akal, dengan akal juga. Dengan akal juga. Lalu Aisyah kata, alaisa yujzauna bi a'malihim, adakah tidak mereka ni dibalas dengan berdasarkan amalan mereka? Alaisa innama yujzaun bi a'malihim, adakah tidak mereka ini dibalas di akhirat nanti mendapat kelebihan dengan sebab amalan mereka? Rasulullah kata, ya Aisyah, wa Aisyah, wa hal amilu illa bi qadri ma aqtahum, adakah mereka beramal itu mengikut qadar apa yang Allah beri minal akal? Mereka beramal itu, mereka menampak kelebihan akhirat, kelebihan ilmu, kelebihan amalan berdasarkan akal. Adakah tidak mereka beramal itu menurut qadar akal yang mereka ada? Oh ya, betul juga. Itulah. Di akhirat pun dengan sebab akal. Hadis sahih riwayat Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Ini akal. Tapi siapa peduli hukum akal ni? Tak ada kita mengaji hukum akal. Hukum akal yang teliti betul-betul, ni Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Sebenarnya kita Arab semua teliti, cuma tidak ada ulama yang menzuhirkan. Kalau dalil ni, kalau nak suruh ustaz ni sungguh tak sembuh, saya nak cerita bulan lepas kan. Dalam kitab saya boleh tunjuk berpuluh-puluh kitab. Tapi dia duduk di dalam, dia tak duduk di luar dalam. Di dalam tu, kita nak terjun dalam laut, kena ada gas, kena ada semua alat-alat. Tak ada alat-alat ni, terjun mati, tak timbul dah. Kita cuba-cuba nak terjun dalam tu, tak timbul dah. Kena ada alat, bekakkan macam-macam baju dia, kasut dan sebagainya, baru kita boleh terjun. Ikan-ikan besar ni dia duduk dalam. Hak duduk atas tu ikan sardin, ikan bilik. Kalau di sungai tu ikan kemerah, anak karing. Orang panggil sana anak karing, orang panggil. Nak dapat geli wan dalam dia celah-celah. Nak dapat geli tu pun payah, siap-siap kena. Kena sengat dia siap. Tu kata benda apa pun dia nak dapat payah. Mutiara, permata nak dapat dia payah. Dia tak duduk di atas laut, dia tak duduk di tepi laut, dia duduk di dalam. Ini tak masuk ke ni? Ini peta bagi semata-mata pergantungan hukum akal. Yang 3, sama ada bagi Tuhan atau lain. Tak kira, dikehendaki dengan ada yang padanya pada ini peta.
kalau kita tengok dalam takrif definisi wajib, tidak terima oleh akal tiadanya, tiada terima oleh akal adanya. Jadi tak terima oleh akal tiada, maknanya ada lah. Tiada terima oleh akal tiada adanya, jadi maknanya tiada lah. Jadi ada tu apa maksud? Dikehendaki dengan ada yang padanya pada ini peta-peta, itu sungguh. Jadi ada dengan makna sungguh. Ada dengan makna sungguh. Kalau Arab dipanggil subut wa tahakkuk. Arab ni kalau benda tu benda yang tak boleh nak tunjuk, dia panggil subut wa tahakkuk. Bukan kata Arab, kita pun begitu lah. Kita akan kata sungguh. Sungguh diri perkara itu. Maknanya dikehendaki dengan ada yang padanya, pada ini peta itu, sungguh diri perkara itu pada dirinya. Diri perkara itu ada sungguh. Walaupun kita nak tunjuk tak boleh. Yang saya sebut hari tu, ada sifat yang jenis amrun i'tibari, ada sifat yang jenis hali, ada jenis sifat yang jenis adami. Adami ni bila kita sebut dia, kita faham kut tiada. Ni dipanggil sifat salbiah. Salbiah ni bila kita sebut dia, dia faham kut tiada. Sebut dia tak, dia macam nak kidam. Kidam mesti dia bila sebut kidam, tiada permulaan. Apa bakok? Bila sebut bakok, tiada kesudahan, tak binasa. Bila sebut mukhalafah, tak menyamai, itu Arab. Ni dia panggil sifat salbiah. Salbiah ni makna sifat yang menunjuk ke arah negatif. Salbiah ni menolak, mampiyah, sifat yang menafi. Tapi bukan makna salbiah ni sifat yang menolak, sifat yang tertolak. Ni nak cerita nanti akan datang bahas salbiah. Ni kalau saya cerita setakat salbiah tu tadi. Kadang orang tanya, kenapa sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafah, lil hawadis, jam nafsi, wahdaniyah ni dipanggil sifat salbiah. Kenapa sifat lagi tidak? Kerana sifat ni bila kita sebut dia, kita faham kut tidak. Sifat ini bila sebut dia ternafi. Dia bukan menafi, Bila ni dia tak semisi dia nak kena tolak. Dia bukan menolak, bila sebut dia tertolak. Bila sebut kidam, adamul hudus. Bila sebut baqa', adamul panah. Dia faham itu. Macam kita sebut apa? Botak, tak rambut. Rompong, tak berhidung. Apa lagi? Ada benda-benda yang macam tu, bila kita sebut, kita faham kot tidak. Dia botak, tak ada rambut. Dia faham kot tidak. Ini dia panggil salbiah. Adapun wujud dia panggil nafsiyah. Sebab sifat wujud tu menunjuk ke atas diri. Sebutnya ada, kita faham kepada Tuhan dia sendiri. Macam kita kata Osman ada di surau. Bila sebut ada, kita faham, kita terbayangkan diri Osman itu. Jadi sifat salbiah, nafsiyah, wujud, sifat yang dinisbah kepada diri. Sifat salbiah, sifat yang menunjuk atas ternafi. Bila sebut tu dah, ternafi segala yang lain, bukan menafi. Bila sebut menafi, sifat ma'ani pun menafi. Kudrat menafi lemah lah. Ya, kudrat menafi lemah. Ilmu menafi jahil. Tak, salbiah dia bukan menafi. Bila diri sifat itu menunjuk atas tak ada. Macam kita kata botak, tidak ada rambut. Rompong, tak ada hidung. Dia begitu. Mandul, apa makna? Tak boleh beranak. Isi saya mandul. Tak boleh beranak. Tak. Terus kita faham benda tak. Ini salbiah. Tak ni orang tanya pula kenapa sifat ma'ani tak dipanggil salbiah, sifat salbiah tak dipanggil ma'ani. Jangan leceh lah mengaji tu. Nak macam nak beritahu kata ulama bukan ikut suka dia nak letak. Kalau ulama, kalau dia ada dalam malam ni, kalau ada ulama besar tauhid cerita ni pakai situ saja, bertahun-tahun dia di situ. Maknanya ulama ni ada dalil, dia fikir cukup elok. Kenapa nafsiyah? Kenapa nafsiyah dulu? Kenapa kemudian salbiah? Kenapa ma'ani? Ma'ani lah sifat yang betul-betul ada. Lau usyifa anal hijab la ra'ayna. Kalau Allah buka hijab, kita dapat tengok ma'ani. Sebab tu dalam kitab Baqarah, bila ma'ani dia akan terjemah dengan kuasa, kehendak, hidup, pendengar, pengetahuan. Dia akan terjemah dengan
Ingat, sebab sifat-sifat ni ada dirinya. Cuma lah ni kita tak nampak. Tapi di sifat ni, di akhirat nanti kalau kita nak minta Allah tunjuk sifat tadi, kita boleh tengok sifat tadi. Sebab tu sifat ma'ani ni perlu kepada maknawiyah, supaya maknawiyah ni memberi faham kepada terikatnya ma'ani ni di Allah SWT. Disebut hala kaunihi payah ke cerita ni kan. Lepas tu kata ulama sebut, nanti saya akan cerita maknawiyah nanti dah tambah dia. Memang kitab Baqarah ni cukup payah sungguh. Ni padat lah dengan universiti kan. Kalau semua saya tak baca ni. Bukan kata tuan-tuan tak faham, saya takut saya tak faham. Tu saya sendiri takut tak faham ya. Ni payah. Tapi insya-Allah kita akan teliti baca. Baqarah saya baca di sini lebih daripada saya baca tempat lain. Jangan saya kata dia baca Baqarah ni mungkin tempat saya ada. Di sinilah yang tempat susah sekali saya mengajar. Ni istimewa ni. Saya tu beritahu kat sini pun, kalau nak mengaji tauhid betul-betul datang di UM. Di pondok pun saya tak mengajar macam ni. Saya tak mengajar macam ni. Selama saya nak mengajar sini lah, saya mengajar sungguh Baqarah. Yang ada nak ustaz sini kot. Tak lah. Sini paling banyak saya hurai. Baik. Jadi nafsiyah, kemudiannya salbiyah, kemudiannya ma'ani, maknawiyah, dia ada sebab-sebab dia. Sehingga nanti saya akan sebut kenapa disebut kidam pula. Baik, nafsiyah, kenapa nafsiyah sebut dulu, kemudian salbiyah. Kenapa salbiyah dulu, kemudian baru ma'ani. Dan ikut ma'ani kita sebut dulu. Ma'ani sifat yang ada dirinya. Kan? Tak, disebut salbiyah dulu. Patutnya salbiyah ni sifat yang negatif, yang memfaham kepada negatif, patutnya kena di belakang. Tapi diletak salbiyah dulu. Kemudian salbiyah pula, kenapa kidam? Selepas tu bakok. Kenapa bakok? Kemudian selepas tu baru mukhalafah. Itu ada sebab-sebab dia. Ini saya tak mau cerita lagi. Kalau saya cerita nanti, bulan depan tak datang lah. Sebab saya cerita habis. Drama dia tak ada cerita habis. Filem ni kena cerita sikit-sikit. Nanti sambungan. Kalau dia cerita nanti, kalau dalam filem dia cerita, akhir nanti heroin akan mati. Memang kita tak tengok dah. Heroin mati. Jadi kita sebut sikit-sikit dulu. Baik. Bergantungan hukum kadek. Sungguh diri perkara itu pada dirinya yang lawan tidak. Sungguh lawannya tidak. Tidak ini yang lazim bagi bohong. Yang kata tidak-tidak ni, bila sebut tidak, mesti bohong. Orang kata apa? Hujan turun semalam. Kita kata apa? Bohong. Lazim daripada kata bohong itu, maknanya hujan tidak turun. Ini maksud dia, yang lazim bagi bohong. Karena Adam itu baik. Tiada itu kita terjemah daripada tidak ada. Ataupun tiada itu terjemah daripada Adam. Adam tak semestinya makna bohong. Tetapi tidak ataupun tak ataupun kita kata tidak ataupun tak. Ini terjemah daripada nafi. Bila sebut nafi, dia mesti dia akan memberi faham kepada bohong. Sebab tu Syekh sebut lawan tidak. Tidak ini yang lazim bagi bohong. Bohong tu dipanggil malzum. Tidak tu dipanggil lazim. Hujan turun semalam, kita kata apa? Bohong. Bila bohong apa mana? Hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Itu. Sama ada sesuatu itu, dan sama ada sesuatu itu daripada benda-benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada yang lawan tak ada. Sama ada sesuatu itu sifat-sifat daripada benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada yang lawan tak ada, iaitu benda-benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu dengan ada zat-zat dan sifat-sifat ma'ani. Zat Allah ada. Zat Allah tu ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Tiap-tiap yang bersifat dengan ada, maka dia panggil sungguh. Macam cawan, ada sungguh. Ada sungguh kita sebut. Jadi
Ada yang dimaksud dalam takrif ini, dia sebut ada tu mana sungguh. Walaupun sifat itu pada ketika dipanggil dengan sungguh, dia bersifat dengan ada. Contohnya ma'ani, kudrat Allah, ada. Allah tu ada. Allah tu ada, maka ada tu mana sungguh. Jadi Allah tu ada lagi sungguh. Sebab bila sebut ada, dia akan bersifat dengan sungguh. Ada ini bila kita boleh lihat dengan mata dan panca indera, boleh dirasa dengan panca indera, dipanggil ada. Sungguh ni bila tak boleh ditunjuk, tak boleh dilihat dengan panca indera, dan tak boleh kita tunjuk dia, itu dia panggil sungguh. Macam bulat, pecah, patah, macam sifat-sifat yang lain daripada sifat salbiah, sifat ma'ani, dia panggil sungguh, dia panggil. Sebab diri sifat itu bukan ada pun. Diri sifat tu ada kat Allah, tapi diri dia tu, dia bukan ada, kita faham sahaja, iktibar sahaja. Pecah, patah, macam sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sebab tu ulama bertelagah, nanti kita akan baca. Ulama bertelagah di situ. Allah bersifat dengan ada. Nak bersifat dengan ada lagi, kenapa pula Allah tu sendiri tu ada? Dia nak bersifat dengan ada. Diri ada tu, itulah diri Allah. Kata ulama dah, Allah bersifat dengan ada. Allah, diri Allah tu lain, ada tu sifat lain. Lepas tu apa saja ditolak. Dah, maksudnya dia kata dah, ada tu lah diri. Diri Allah. Dia panggil ain zat. Jadi sebab bertelagah sebab apa? Kesnya sebab wujud tu, kita tak tahu sebenarnya dia ni sifat yang lebih atau tidak. Sifat yang asing. Yang lebih ni bunyi macam ma'ani, dia panggil sifat yang lebih di atas zat Allah. Sebab dia ada. Allah ada, sifat dia pun ada. Cuma sifat ni ada di Allah, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Ini apa sifat yang lebih. Sifat yang lain tak lebih. Kita tak sebab tu kita tak diterjemah sifat yang lain dengan persedia, pengkekal. Mana boleh? Dia tak boleh terjemah begitu, pengkekal, pensedia. Payah sungguh. Dia tak boleh terjemah begitu. Jadi sifat-sifat yang lain ni kadang-kadang hal. Ulama panggil hal. Hal ni tak naik pada peringkat ada, tak turun pada peringkat, dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada pun tak ada pun ada. Nak kata tak ada pun nak kata tak ada pun ya juga, tapi kata tak ada. Macam ada saya ya. Ni ada saya. Ni ada cawan ni. Ada dia. Ada tu di cawan tu. Nak kata tak ada, cawan ada. Nak kata tak ada sifat ada tu, mana boleh. Ni cawan tu ada, nak kata tak ada, tak boleh. Dia pening. Sebab tu nanti kita akan pelembut sikit. Lepas tu dalam faidah kata apa? Hal ke hada ain zat tu min ghawamidil kalam, daripada kafiran yang rumit tentang dan pasal kalam. Jadi tak payah mengaji, senang gitu. Nanti saya akan bagi tu. Kalau siapa pening saya akan bagi hak tu. Awak balik kat rumah. Min ghawamidil kalam, setengah daripada perkara yang rumit ni pula ghawami. Rumit. Ghawami mana rumit? Saya ni pengkaji bahasa. Setengah daripada perkara yang rumit. Jadi kalau kita tak mau pening, pegang hak tu. Buah faridah, buah dalam paket. Kita duk mengajar, nak bertanya, ustaz, wujud tu ain zat kah tidak ain? Itu setengah daripada awamidul kalam. Itu lepas dah kita. Selamat. Dia kata, kita tengok dalam kitab faridah. Dia kata, padahal kita memang tak tahu. Pegang begitu. Tapi kita tak syok. Kita ni chef. Kita lah ni nak pergi chef. Kalau masak kari, kita pergi beli di kedai, tak payah bayar duit makan. Kita tak kisah. Chef, kari tu dia tahu nilai chef, nilai kari. Dia tahu isi kari. Dalam kari tu apa bahan dia. Kita sekarang hidup majiat ni. Kita kan boleh macam orang kampung. Orang kampung tu hidang makan lah. Kita mengaji nasi Arab, kita mengaji macam mana nak buat. Kita mengaji habis satu, campur apa, minyak ke apa. Lah ni kita mengaji macam tu lah. Jadi benda ni cukup baik kalau kita mengaji. Sebab apa? Maknanya kalau kita duduk kata ghawamidul kalam, jadi semua itu akhir-akhir sekali siapa pun tak tahu dah tentang wujud ni. Dan kita nak kembali balik, kita nak mengaji ni special punya. Kita nak mengaji satu-satu. Kalau kari ni kari dalca, kalau kita kaji dalca tu cukup payah. Dalam situ ada carrot, di situ ada ubi, ada kacang parpu, macam-macam. Lah ni kita nak mengaji satu ni dalca.
Carrot. Ni kita duk macam ni. Kacang partu. Ni kita duk ngaji ni. Apa dia? Susu pekan. Kan? Kita duk ngaji sesuatu lah ni. Hak macam orang lain berat pergi beli daca makan. Tu kita tak mau macam tu. Kita nak jadi ustaz ni, kita ngaji macam tu. Sekarang kita nak ngaji macam tu. Tak rugi. Tak rugi apa. Kita nak ngaji macam tu. Baik. Kalau tak ada orang yang ngaji macam tu, daca takkan jadi. Betul tak? Kita tak boleh makan daca kalau tak ada chef ni. Kita kan duk chef ni. Kita duk ngaji ni. Nanti baru sedap kita mengajar. Kalau kita tengoklah status anak wei. Kalau kita tengok macam tu, tak payahlah. Wujud tak payah. Tapi penting kita kena tahu. Kita tak mau kita bohong. Orang betul kalam kita pun tak tahu. Ni payah. Syekh Ahmad bukan dia tak tahu, tapi tak payah. Sebab ni duduk bergaduh. Itu. Baik. Ini dia kata, dikehendaki dengan ada yang padanya itu sungguh diri perkara itu pada dirinya yang lawan tidak. Tidak ni lah yang lazim bagi bohong. Bila kita sebut tidak, itu mesti bohong. Hujan turun tak? Hujan. Kita kata hujan turun semalam. Bohong. Apa mana bohong? Tidak turun. Sama ada sesuatu itu daripada benda yang bersifat. Pada ketika sungguhnya itu, makni tu, dengan ada, yang lawan tak ada, boleh juga kita kata dia sungguh. Macam makni Allah tu sungguh ada. Allah ada tak? Sungguh. Allah ada tak? Ada. Ataupun sungguh, ataupun sungguh ada. Ataupun ada sungguh. Boleh kita buat belakang. Ini yang bersifat dengan ada, lagi sungguh. Jadi makna dia nak kata begini. Hak yang sifat yang dia bersifat dengan ada itu, boleh juga kita buat sungguh. Itu dia nak beritahu begitu. Boleh kita buat sungguh. Maknanya makni ni, zat Allah, ma'ani dia panggil sungguh lagi ada. Atau boleh kita kata sungguh, boleh kita kata. Jadi sungguh ni umum. Dia umum. Ada ni dia khusus sebagai benda yang boleh dilihat dengan mata, macam cawan, rumah, itu. Iaitu apa yang saya sebut zat. Zat ni bukan erti zat Allah. Macam cawan ni zat tak? Zat. Ini orang panggil apa? Ada lagi sungguh. Bila kita kata ada, dia mesti sungguh. Sebab mulut tak akan kata ada kalau hati tidak kata sungguh. Dia sungguh ni pengakuan hati, pengakuan akal. Ada ni pengakuan mulut, pengakuan mata dan mulut. Sungguh ni pengakuan hati dan akal. Bila mata kata ada, sudah pasti hati kata. Mana boleh mata nampak tapi hati tak nampak? Tak boleh. Tapi ada satu benda yang mata tak nampak dia, tapi hati kata ada. Macam patah. Mana mata nampak? Tu dekat mana? Patah tu. Luruh tu mana luruh? Bergolek tu mana dia? Nampak tak bergolek? Tak, yang nampak tu sebenarnya bola tu. Bergolek tu tak nampak. Jadi hati kata bergolek sungguh, tapi mata kata tidak. Nak tunjuk tak kena bergolek tu. Luruh, pecah, patah, gelai, macam-macam. Bergolek, tungging buyung, badek, badek bola. Badek tu tak apa. Yang ada kaki, badek tu. Tu dia panggil. Ada. Benda tu sungguh, dia panggil sungguh. Bukan ada, sungguh. Kaki, kaki tu sungguh. Sebab tu benda yang ada ni, dia ada dua. Dia panggil wujud yang hakiki. Wujud dia ada, wujud hakiki. Wujud yang ataupun kita panggil baharu. Baharu dia ada dua. Baharu yang hakiki. Baharu hakiki ni buah nyo yang luruh, buah nyo tu. Baharu majazi luruh. Dia panggil baharu lah selain pada Allah. Dia panggil macam badek. Badek. Kita badek tu, lutut kita, kaki kita tu, dia panggil baharu hakiki. Badek tu baharu majazi. Kita melangkah, berlari, melangkah tu, itu dia panggil baharu majazi. Kaki tu duk lari tu dia panggil baharu hakiki. Baharu hakiki. Dia ada dua. Baharu majazi ni dia panggil at-tajadud ba'da adam, timbul selepas pada tiada. Macam lari, langkah. Ada tak ada, langkah tak langkah.
Itu dia panggil at-tajadud ba'dal adam. Kalau baharu majazi wujud ba'dal adam. Kalau baharu hakiki wujud ba'dal adam. Baharu majazi at-tajadud ba'dal adam. Timbul selepas pada tiada. Timbul, dia panggil timbul. Dia tak kata ada, timbul. Timbul. Zat dah. Macam kek. Itu dia panggil zat. Ada dia. Jadi kek itu ada lagi semua. Dan sifat-sifat mani. Sifat mani bukan nanti sifat kuda iradah. Mani ni umum lah. Syekh nak cerita ni umum. Sifat mani mana mani? Kalau kek, sifat mani ni kita boleh rasa dengan panca indera boleh lihat. Macam kek. Kek warna kuning. Kuning dia tu dia panggil mani kek. Mani dia. Baik. Wangi tu dia panggil mani dia. Manis tu dia panggil ma'ani bagi kek. Ma'ani ni sifat yang memang kita boleh tunjuk, tak boleh tunjuk, kita boleh rasa. Kita boleh tengok dengan mata, kuning dia tu. Itu dia panggil. Baik. Kek tu bulat. Maknanya apa? Tak petak. Tak petak tu salbiah. Tidak petak. Tidak tu salbiah apa? Adanya kek itu hal. Dia panggil nafsiyah. Itu. Itu makna dia pula ambil dulu. Adanya adanya mana itu di kek. Itu dia panggil makna dia. Jadi maknanya ni bukan kita bincang tentang Allah saja. Kita bincang secara umum. Sebab dia bila takrif ni, dia tidak boleh kita takrif. Kita datang ke satu definisi, kita buat takrif dengan yang khusus tak boleh. Dia mesti takrif ni mesti am. Bila kita nak bincang tentang kambing, mesti semua kambing kena masuk. Dia tak boleh bila sebut kambing yang berbulu penting, yang ada tanduk, tak boleh. Dia mesti kena umum. Bila kita nak bahas tentang ni, dia kena umum. Bila sebut sifat mani, sama ada sifat mani Allah atau sifat mani yang lain. Ni kita ni ada sifat mani ni. Pengetahuan, penglihatan saya, pendengaran, ini dia panggil mani saya. Mani. Baik. Kita tahu mana kata mani, cuma kita nak tengok tak boleh. Allah boleh tarik buang. Bila Allah cabut pendengaran kat telinga saya tak dengar. Bila Allah letak, saya dengar. Telinga tetap ada. Mulut saya, bila Allah Ta'ala tarik, pekecap, penutur, perkata, dalam Al-Quran sebut perkata, penutur. Lalu kita nak tutur, tak boleh. Lidah tu ada. Sebab tu itu dia beritahu kata, ini satu sifat yang Allah letak. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu di mana letak. Cuma dia ada tanda-tanda dia. Telinga tu gendang. Kalau kita ke sini, tu yang bulat tu. Itu dia panggil tanda dia. Sebagai tanda kata itulah sifat-sifat. Dan kita terjemah dengan sifat mani itu dengan per dan per. Nanti akan datang pada bahasan dia nanti. Baik. Sifat-sifat mani ni apa dia? Ini dipanggil dalam ilmu dia panggil badal. Jaga ni. Ini dipanggil badal. Baik. Apa itu sifat mani? Arak ni Allah bayangnya. Arak ni sifat lah. Sifatnya dipanggil arak. Sifat yang duduk dekat kita dipanggil arak. Dan boleh juga dipanggil sifat. Manis yang duduk di kek dipanggil sifat dan arak. Sifat dan arak. Bila sebut arak, dia tak boleh kita letak, kita tak boleh kita nisbah dekat Allah. Allah sifat dia dekat arak. Arak ni aradha, benda yang datang, baru datang. Aradha ni benda yang datang. Sifat Allah dia bukan baru datang, ada Allah kemudian datang sifat dah. Tapi kita memang begitu. Kita ni sifat baru datang. Allah bubuh. Allah letak dekat kita. Allah boleh ambil bila-bila saja. Sebab tu sifat yang dekat kita dia panggil arak. Dekat Allah dia panggil sifat. Dekat kita dia panggil sifat lagi arak. Arak pun boleh, sifat pun boleh. Bila sebut sifat dia takkan boleh memberi faham baru datang. Bila sebut arak dia baru datang maknanya. Sifat yang dekat kita semuanya baru datang. Mana? Allah yang mendatangkan sifat-sifat tadi. Ini sebut arak. Baik, sifat ma'ani ni dia ada dua. Sama ada ma'ani tu mana arak. Arak ni maknanya yang duduk dekat kita. Arak ni bila yang dia duduk pada jirim. Arak dia duduk pada jirim. Seperti ma'ani, sifat-sifat makhluk ni, ma'ani makhluk kita. Ma'ani sifat-sifat ma'ani kita tu dia panggil sifat lagi arak. Ini nisbah bagi yang baharu. Seperti mana putih duduk di kertas, itu dia panggil ma'ani.
baharu yang boleh dipanggil dengan arad. Dan lainnya, lain ni kena tulis seperti ma'ani Allah. Lain daripada arad, mana? Seperti sifat ma'ani Allah. Ni baru faham, lepas tu dah payah kita ni. Sifat ma'ani Allah. Baik. Sifat ma'ani Allah, dia ada lagi sungguh. Dan boleh kita panggil dia sungguh. Lepas tu kita kata apa? Boleh dikanaki dengan ada itu sungguh, walaupun pada ketika itu dia bersifat dengan ada. Macam ma'ani bersifat dengan ada, boleh dipanggil sungguh. Itu sebenarnya dia nak cerita hal tu ya. Baik. Atau diri Adam. Dia bila sebut arad, dia mesti arad ni sifat. Sifat dia mesti ada mausuf. Dia mesti ada tempat dia tumpang. Bila sebut arad, tempat dia duduk tu dipanggil jirim. Dipanggil jirim. Allah bukan jirim. Jirim ni setiap yang memenuhi ruang, dia jirim. Jirim setiap yang memenuhi ruang, mengambil lapang. Ruang ni macam ni, bukan ruang dewan ni dah. Ruang untuk saya duduk. Angin tak tembus. Angin lalu tak tembus. Angin penuh dengan badan saya. Kalau dibekukan angin tadi, dicabut saya keluar, macam ni lah bentuk. Kalau saya duduk macam ni, dibekukan angin yang ada ni, dicabut saya keluar, macam tu lah bentuk dia. Angin dia panggil lapang. Lapang bukan makna duduk tengah padang pasir atau duduk tengah padang bola. Lapang ni ruang. Ini makhluk. Ini jirim. Jadi sifat yang duduk di jirim ni dipanggil arad. Allah bukan jirim. Lepas tu tadi kita tak boleh panggil sifat dia tu arad. Itu. Nak faham tak? Kena faham satu-satu dia. Itu. Ini dipanggil jirim. Ya, setiap yang mengambil kullu mala'a fara, setiap yang memenuhi ruang, itu dia panggil jirim. Jisim bila iktibar dia boleh pekat dua. Bila dia bergabung dengan jauhar-jauhar pirik, itu dia panggil jisim. Semuanya sama je, tapi lain-lain iktibar. Atau diri Adam. Ataupun diri Adam. Ini dia panggil ataf pada benda yang bersifat pada kesungguh dengan Adam. Ini dia ataf pada benda-benda yang bersifat pada kesungguhnya. Ini maksud dengan ada itu sungguh. Sama ada benda yang bersifat pada sungguh itu, dia bersifat dengan ada macam ma'ani, ataupun diri Adam, dia bersifat dengan Adam, dia dipanggil sungguh. Ya memanglah. Dia tidak bersifat dengan ada, maka dipanggil dengan sungguh. Diri Adam. Diri Adam ini terkena kepada sifat salbiah. Salbiah dipanggil sifat adamiyat. Dipanggil sifat adami ni dipanggil sifat salbiah. Salbiah tu mana apa? Salbun, selalu mana adam, intifak. Dipanggil sifat mampiyah, atau sifat adamiyah, atau sifat salbiah. Sifat salbiah. Diri Adam. Sifat salbiah itu diri ketiadaan. Apa maksud dengan kidam? Adam, kudus. Kak, baharu. Tak. Dan tak. Jadi sebab tu dia panggil sifat salbiah. Diri sifat tu menunjuk atas, tak ada. Bukan dia menapi, ternapi. Ada pun sifat yang lain menapi juga. Ma'ani menapi. Kudrat menapi, iradat menapi lemah. Iradat menapi ghaflah. Kudrat menapi lemah. Ilmu menapi jahil. Menapi semua sifat menapi. Tapi ini bukan kita cerita menapi, ternapi. Dia panggil nafyun dengan makna intifaq. Salbiah ni dia panggil insilah. Salbiah bermakna